Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 semester Oktober sesi 2022-2023 bagi mata pelajaran SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah isu komunikasi buli cyber di Malaysia. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, nombor metrik 276070, Muhammad Firdaus bin Hamdan, Nur Idayu binti Zulfaqar, Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Ken dan Nazaruddin bin Sapuan. Disediakan untuk Dr. Nur Aziah binti Abdullah. Jenayah cyber telah menjadi salah satu isu yang paling digeruni di dalam dunia digital pada hari ini. Terdapat peningkatan dramatik dalam jenayah cyber yang menyebabkan kekacauan dalam arena politik, ekonomi dan sosial. Terdapat 3 jenis jenayah cyber. Yang pertama ialah apabila sistem ICT dan harta intelek disasarkan untuk eksploitasi, penyusupan, kecurian identiti dan kecurian data oleh penjenayah dan organisasi jenayah. Situasi kedua ialah pelakuan perbuatan jenayah dengan menggunakan ICT. Contohnya, komputer rumah boleh digunakan untuk melaksanakan tindakan jahat seperti mencuri wang, identiti dan kata laluan dengan mengganggu komputer yang lain. Yang ketiga, jenayah yang dilakukan dengan penggunaan peralatan ICT, contohnya termasuk rusuhan dan fitnah, buli cyber serta tindakan sabotaj berskala besar. Jenis-jenis buli cyber. Yang pertama, memulaukan individu tertentu daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. Yang kedua, mesej yang mengganggu dan mengacam. Yang ketiga, menyalahgunakan kata laluan atau menyamar sebagai orang lain. Yang keempat, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh. Dan yang kelima, memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain. Assalamualaikum, saya Nur Idayu binti Zulfaqar, nombor metrik saya 276164. Saya akan menerangkan tentang analisis isu yang berkaitan dengan Undang-Undang Komunikasi. Buli melalui penggunaan komputer dan peranti elektronik lain, berita telefon bimbit, dikenali sebagai buli cyber. Buli cyber adalah masalah biasa dalam kalangan golongan muda kerana mereka menganggapnya sebagai satu kaedah untuk mengekalkan populariti mereka dan mendapat penghormatan orang lain. Buli cyber ialah aktiviti agresif dan sengit yang dilakukan oleh kumpulan atau individu menggunakan bentuk berinteraksi elektronik yang kerap dan berlarutan terhadap mangsa yang tidak berdaya untuk mempertahankan diri. Mengikut definisi ini, buli cyber ialah sejenis buli menggabungkan penggunaan teknologi komunikasi moden. Sukar untuk mengetahui sama ada serangan buli cyber adalah disengajakan atau tindak balas terhadapnya kerana sifat tidak langsungnya. Buli cyber menurut sesetengah penulis mungkin mudah disebarkan atau diterbitkan semula oleh mereka yang memenuhi syarat untuk pengulangan dan ini boleh menyebabkan ketidakseimbangan kuasa. Kerana dalam penindasan secara bersemuka, bendera mempunyai kekuatan fizikal atau psikologi atau kriteria berangka yang lebih besar, sukar untuk menentukan idea ketidakseimbangan kekerasan dalam konteks buli cyber. Bilangan bendera berbanding hanya seorang mangsa. Ramai orang menggunakan internet hanya untuk melibatkan diri dalam aktiviti media sosial. Platform rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai contoh membolehkan pengguna berinteraksi antara satu sama lain dengan cara yang lebih terbuka. Sesiapa sahaja boleh berkongsi foto dan video. Banyak program sosial telefon mudah alih cyber seperti WeChat dan Telegram menawarkan keupayaan setanding yang membolehkan pengguna berkomunikasi dengan orang lain melalui teks, imej dan video. Buli cyber paling meluas di platform rangkaian sosial menurut laman stopitcyberbullying.com. Ramai individu menyiarkan gambar diri mereka di media sosial dengan harapan mendapat maklum balas, tapi sebaliknya mereka dikenakan kata-kata kasar dan penghinaan tentang penampilan mereka oleh yang tidak pernah mereka temui. Secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 2013, 389 insiden buli cyber telah didokumentkan menurut statistik terkini daripada Akhbar Tempatan. Berbanding tahun 2012, jumlah kes telah meningkat sebanyak 55.6%. Walaupun Malaysia mempunyai kadar buli cyber yang tinggi, angka ini tidak mencukupi untuk menggambarkan keadaan sebenar. Bilangan sebenar kejadian buli cyber berkemungkinan jauh lebih besar daripada kes penderaan jenis ini yang didokumentkan. Mangsa buli cyber mungkin keberatan untuk bersuara kerana mereka malu, terhina dan tidak pasti tentang cara melaporkan kejadian buli cyber.
Saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, nombor matrik 276054. Saya akan membentangkan berkenaan dengan isu dan akta yang berkaitan dengan isu komunikasi yang dipilih. Beberapa peruntukan daripada pelbagai undang-undang boleh digunakan untuk menangani masalah buli cyber. Di antaranya adalah di bawah Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini menyatakan bahawa tiada mana-mana orang yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang lain. Seseorang yang melanggar peruntukan ini apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Seterusnya adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini menyatakan bahawa di mana sesiapa yang menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar, membuat, mewujudkan atau meminta-minta dan memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain, dan jika didapati bersalah, ia juga boleh dihukum tidak melebihi RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 211 dan 233 ini akta yang paling relevan dalam situasi buli cyber. Isu kepada golongan kanak-kanak dan golongan muda pula, ia lebih kepada kita harus ingat bahawa kanak-kanak dan golongan muda sangat sensitif terhadap budaya ataupun tingkah laku yang digambarkan di televisyen atau media sosial. Dalam talian juga penting. Ketidakmatangan boleh menyebabkan kanak-kanak terlibat dengan komunikasi yang tidak sesuai dengan rakan sebaya mereka, walaupun mereka tidak berniat untuk menyinggung perasaan mereka. Terusnya adalah faktor-faktor penyebab berlakunya isu yang dipilih. Pertama adalah kurangnya pengetahuan berkenaan dengan undang-undang cyber. Ini adalah salah satu sebab mengapa masyarakat mempunyai pengetahuan yang lemah tentang undang-undang cyber, bahawa undang-undang itu tidak penting kepada mereka. Yang kedua, tidak peka dan prihatin yang boleh memberi kesan kepada diri sendiri. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang prihatin dan leka dan menganggap bahawa mereka selamat dan tidak akan menjadi mangsa jenayah cyber. Kurangnya kefahaman orang ramai berhubung undang-undang cyber adalah akibat langsung daripada sikap diri sendiri. Mereka tidak mengenal pasti undang-undang yang berkaitan secara langsung dan jelas, serta komponen undang-undang yang boleh digunakan. Selain itu juga, mereka tidak mengetahui badan-badan perundangan pokok yang terlibat. Salah satunya adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang berfungsi untuk menerima segala bentuk aduan dan juga penyalahgunaan internet. Seterusnya, Cyber Security Measure. Ia merupakan pusat penyelidikan dan pemantauan risiko keselamatan cyber dan mempunyai makmal forensik. Yang terakhir sekali, Polis Diraja Malaysia yang menangkap penjenayah cyber di bawah forensik digital dan juga mempunyai 4 unit, iaitu unit siasatan jenayah komputer, internet dan harta intelek, unit siasatan jenayah telekomunikasi, unit siasatan cakra optik dan juga unit pemantauan CCRC. Saya Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Kin, nombor matrik 276332. Pandangan dan cadangan. Semua individu memerlukan pengetahuan tentang perkara yang boleh dan tidak boleh mereka capai. Orang ramai boleh hidup dengan aman dan mengelakkan konflik dalam suasana ini berkat penguasaan undang-undang pun begitu. Kerajaan menghadapi kesukaran untuk melaksanakan perundingan ini disebabkan oleh fakta bahawa undang-undang yang diwujudkan oleh pihak kuasa negeri akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pelbagai perundangan dan tindakan telah diambil oleh Kerajaan Malaysia dalam usaha mencegah penyalahgunaan internet dan jenayah cyber. Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan dan Akta Fitnah 1957, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Di sinilah pengguna internet harus sedar tentang kewujudan undang-undang cyber sebagai panduan untuk menilai sama ada perlakuan itu sah atau tidak sah dan bagaimana untuk mempertahankan diri jika mereka menjadi mangsa buli cyber. Penguasaan undang-undang sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, masyarakat mesti dididik tentang undang-undang dan cara mengelak daripada
kepada pelanggarnya. Oleh kerana buli cyber berkait rapat dengan buli konvensional, rawatan seperti kaedah dan dasar sekolah, latihan kemahiran sosial dan penambahbaikan suasana sekolah mungkin juga boleh mengurangkan kemungkinan buli cyber. Talian telefon bebas tool juga boleh disediakan untuk menawarkan panduan dan penyelesaian kepada isu ini. Perlu ada peraturan khusus untuk memerangi buli cyber juga. Undang-undang buli cyber telah diterima pakai di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat. Oleh sebab itu, kerajaan mereka merasakan ia boleh melindungi anak-anak mereka daripada ancaman dan penghinaan dalam talian dengan meluluskan undang-undang ini. Saya Nazaruddin Besapuan, nombor metrik 274440. Kesimpulan dari masalah jenayah komunikasi buli cyber. Buli cyber masih menjadi kebimbangan utama di masa kini. Menurut kajian, 25% anak muda didapati telah terlibat dalam isu buli cyber kerana mereka merupakan sebahagian besar pengguna internet. Ringkasnya, jenayah cyber semakin meningkat pada kadar yang membimbangkan dan menimbulkan ancaman serius kepada negara. Justru, kerajaan Malaysia telah menerima pakai undang-undang cyber dalam usaha untuk mengawasi meminimumkan dan meningkatkan kadar kejayaan pendakwaan terhadap jenayah cyber di negara ini. Semua pihak mestilah bekerjasama untuk mengatasi masalah buli cyber agar Malaysia dapat membentuk satu masyarakat yang prihatin dan mempunyai siasat diri terpuji agar generasi muda yang akan datang tidak mementingkan diri sendiri dan hidup dalam suasana harmoni. Mari kita sama-sama hentikan jenayah buli cyber. Sekian persembahan slide video dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.